Hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wah. Dah boleh berjalan ke sana sini ke? Kalau anda sudah lengkap vaksin, ada beberapa tempat yang anda telah diberi kelonggaran untuk bergerak. Tapi yang penting, kena terus jaga SOP ya. Vaksin bukan bermakna kita kebal daripada virus, tapi ia meningkatkan imunisasi badan supaya kita lebih tahan daripada jatuh sakit. Kita iklan sikit nak ajak orang pergi vaksin. Anda dah vaksin ke belum? Saya dah 2. Sebelum kita pergi pada perbincangan utama, saya nak kongsi sikit pasal komen-komen dalam video saya sebelum ni. Ada yang bertanya kan, saya ni orang Malaysia ke? Dan cerita pasal Upin-Ipin. Tak kurang juga yang puji pasal baju Malioboro saya tu. Jadi jawapannya, saya ni memang orang Malaysia. Terima kasih kepada rakan-rakan dari Indonesia yang menonton. Dan pasal baju Malioboro tu, itu antara kenangan saya dulu semasa berkelana ke negeri seberang. Waktu tu COVID kita semua masih belum kenal. Tapi insyaAllah tak lama lagi kita semua boleh kembali merantau ke luar negara. Dah cukuplah cerita sampingan ni. Sekarang kita balik kepada topik utama perbincangan. Bersama saya kali ni adalah telefon pintar mampu milik yang diminati ramai kerana harganya murah tetapi kuasanya lebih tinggi daripada yang biasa dalam generasi yang terbaru. Memperkenalkan Redmi 10. Bila saya dapat tahu telefon Redmi 10 ni akan datang, memang saya sangat teruja lah. Apa taknya? Siri Redmi ni saya selalu cadangkan kepada kawan-kawan, rakan-rakan, penonton dan sesiapa saja yang bertanyakan telefon pintar apa yang terbaik bawah RM600 ataupun bawah RM500. Memang saya sebut Siri Redmi lah. Kalau tak percaya, cuba tengok semua video 5 terbaik saya yang dulu. Sebagai pengenal ringkas, kita mulakan dengan buka kotak Redmi 10 ni dulu. Sebelum tu, anda lihat di tepi kotak ni ada tulis use easy access to the Google apps you use most. Maknanya ada aplikasi Google dalam telefon ni. Itu je tak perlu risau lah. Dan di bawahnya, bawah ni stiker ni ada tulis warna dia carbon grey atau kelabu carbon dengan RAM 4GB dan storan 64GB. Okey. Lepas tu kita buka kotaknya. Okey, mula-mula sekali kita ada sampul ni. Di dalamnya adalah pin untuk membuka dulang SIM dan biasalah. Ni ada buku manual dan juga casing getah Lucina. Okey, dan bawah ni pula adalah telefonnya. Jadi kalau anda lihat bawah depan ni dia ada tuliskan beberapa spesifikasi tentang telefon ni. Antaranya dimulakan dengan 4 kamera 50MP, 2 speaker, skrin 90Hz 6.5 inci, Full HD Plus dot display, adaptive sync dan chip berprestasi tinggi MediaTek Helio G88 8 teras dengan kelajuan sehingga 2GHz, bateri 5000 mAh dengan sokongan pengisian pantas 18W. Okey, itu pasal telefon. Bawah sekali telefon ni adalah ini biasalah kabel USB-A ke USB-C dan kepala pengecas. Ni kepala pengecas 22.5W. Tadi dia kata dia sokong 18W pengisian pantas, tapi Xiaomi bagi kepala pengecas 22.5W. Baiknya hati Xiaomi. Kalau Samsung, iPhone tu dia tak bagi dah kepala pengecas. Seterusnya, kita cerita sikit tentang rupa luaran telefon ni. Jadi kalau anda dapat lihat, di depan ni adalah skrin berukuran 6.5 inci, HD penuh dengan kadar penyegaran 90Hz. Lepas tu dia ada lubang kecil atas ni. Dalam lubang kecil ni adalah kamera hadapan 8MP. Kemudian di belakang ni kan lihat badan ni rasanya macam plastik. Warna kelabu dengan ada 4 kamera di dalam modul kamera yang besar ni. Nampak besar. Nampak macam ada 5 lubang tapi 4 kamera dan 1 LED flash. Yang paling besar atas ni adalah kamera utama 50MP f1.8. Dan di bawahnya adalah kamera ultra lebar 8MP f2.2. Lagi dua ialah kamera makro 2MP dan juga kamera portrait 2MP. Lepas tu bawah ni, yang tengah ni port USB-C lah untuk mengecas. Dan di tepi yang lubang kecil ni adalah mikrofon. Dan 3 lubang tepi ni, ini adalah pembesar suara, speaker di bawah. Dan di atas, tapi di atas ni, yang tengah-tengah ni adalah pembesar suara sebelah atas. Bersama ada pemancar inframerah tepi tu. Dan jack audio 3.5mm. Lepas tu, di tepi dia, yang butang besar atas ni adalah butang kawalan bunyi, turun dan naik. Dan yang tenggelam sikit ni adalah butang kuasa yang datang bersama pengimbas cap jari. Okey, sebab skrin LCD jadi pengimbas cap jari dekat butang kuasa. Dan di tepi sebelah satu lagi ni cuma ada dulang SIM. Jadi kita buka dulang SIM ni, tengok isi dia. Okey, dia boleh memuatkan 2 kad SIM nano dan juga 1 kad micro SD sehingga 512GB.
Okey, selesai pengenalan. Sekarang saya nak kongsi pula pengalaman saya menggunakan telefon ni selama beberapa hari. Kita mulakan dengan hayat bateri dia. Kalau anda biasa melihat review saya sebelum ni kan, antara aplikasi biasa yang saya gunakan dalam kehidupan seharian adalah seperti menonton video di YouTube dan TikTok, bermain game Pokemon Go, Asphalt 9 dan juga PUBG, serta aplikasi permesejan seperti Facebook, WhatsApp dan juga Twitter. Untuk penggunaan seperti ini yang saya kira seimbang lah untuk kehidupan seharian kan, saya mendapat masa hidup skrin lebih 7 jam apabila bateri mencecah 10%. Bagi saya kan, waktu skrin hidup paling minima yang okey adalah sekurang-kurangnya 6 jam. Jadi untuk Redmi 10 ni memang okey sangat lah, 7 jam. Apatah lagi, bateri dia cuma 5000 mAh. Kalau nak bandingkan dengan Redmi 90 sebelum ni, bateri dia 6000 mAh. Jadi, hayat bateri di telefon ni bukan satu masalah untuk anda yang keluar pagi bekerja dan balik malam ke rumah. Tapi prestasi mengecas pula, walaupun dengan kuasa 18W, lihat agak perlahan berbanding yang lain. Dari 1% ke 50% mengambil masa 1 jam dan ia mencecah 100% selepas 2 jam 30 minit. Masa mengecas ni sebenarnya hampir serupa dengan Redmi 9 dulu. Wah, tapi kalau anda guna pengecas ProWatt, mesti lagi lambat kan? Seterusnya di paparan. Skrin LCD di telefon ni bukanlah berkualiti tinggi macam di Mi 10T kan? Kecerahan tertingginya tak cukup tinggi untuk melihat dengan jelas di bawah cahaya terik matahari di luar. Malah, dalam suasana cerah dalam bangunan pun, saya kena naikkan tahap kecerahan ke 3/4. Baru saya boleh lihat dengan jelas dan sedap mata memandang. Tapi kan, dalam tempat yang gelap sangat kan, kalau turunkan kecerahan dia paling rendah sekali, dia tak sakit sangat mata memandang sebab dia boleh pergi agak gelap. Tapi masih boleh lihat dan baca. Cuma saya tak sarankan lah anda untuk menggunakan telefon pintar di dalam suasana sangat gelap. Merosakkan mata tu. Lepas tu, kadar penyegaran adaptif ni secara lalai ia ditetapkan pada 60Hz. Jadi kalau anda nak guna 90Hz, anda kena tukar di dalam display. Perbezaan 60Hz dan 90Hz ni, saya memang boleh nampak jelas apabila bermain game Asphalt 9. Memang nampak 90Hz ni lebih lembut. Jadi, ini memang satu penambahan yang besar di Redmi 10. Sistem stereo di Redmi 10 ni, satu lagi naik taraf utama lah. Apatah lagi, ia nampak seimbang sebab kedua-duanya menembak ke tepi. Bukan satu tembak ke tepi dan satu tembak ke depan. Tapi kan, bila dengar, kelantangan bunyi dia tak berapa seimbang. Cuba dengar ujian bunyi ni. Saya mainkan video ni ya. Saya setkan kelantangan bunyi ke separuh. Jadi anda dengar kuat dan lantang kan? Tapi bila saya tutup ke bawah ni, dan kemudian saya tutup yang atas pula. Anda boleh dengar beza tak? Yang bawah ni lebih kuat daripada yang atas. Tapi kan, perkara ni bukanlah satu masalah yang besar sebab masih banyak telefon yang lebih berkuasa tinggi pun ada masalah macam ni. Lebih-lebih lagi yang tembak ke tepi dan juga ke depan. Jadi, bagi saya, ini masih satu naik taraf besar untuk Redmi 10. Kemudian, kita masuk pula pada prestasi. Ini yang kaki game banyak nak tahu kan? Untuk game PUBG, grafiknya boleh ditetapkan paling tinggi sehingga HD je. Tak boleh HDR. Tapi main game masih lagi lancar. Bila main Asphalt 9, saya boleh nampak lebih sikit petak-petak besar dalam Redmi 10 ni berbanding dengan Galaxy S20 FE. Minta maaf lah, memang beza banyak lah kan. Dan apabila kalau kereta tu langgar banyak-banyak, memang ada sedikit lag. Tapi kan, saya nampak beza 60Hz dan 90Hz ni. Memang skrin 90Hz lebih lembut dan sedap mata memandang. Walaupun masih nampak petak-petak tu. Sebenarnya kan, chip MediaTek Helio G88 ni masih sama dengan chip Helio G80. Apa taknya? Ia masih dibina daripada proses 12nm, ada 8 teras gandingan 2 teras Cortex A75 dengan kelajuan sehingga 2 GHz dan juga 6 teras Cortex A55. Dan GPU-nya Mali G52. Jadi memang prestasi Redmi 10 ni samalah dengan Redmi 9 yang pakai Helio G80 tu. Apa yang membezakan kedua chip ni? Xiaomi kata adalah pada pemproses signal image-nya ataupun ISP. Pendek kata, bezanya di kamera lah kan. Untuk Redmi 10 ni, Xiaomi dah naik taraf kamera utama kepada 50MP dengan aperture f1.8. Lepas tu, Xiaomi tambah pula kamera ultra lebar 8MP dan digandingkan dengan dua lagi kamera 2MP, kamera makro dan juga kamera portrait. Macam biasalah, suasana yang cerah boleh menghasilkan gambar yang cantik dengan kamera di Redmi 10. Tapi kan, kalau anda melihat dengan lebih mendalam, boleh dilihat gambar tu kurang jelas dan kurang ketelitian. Kamera ultra lebarnya pun ada kesan herotan yang jelas di tepi gambar. Jadi anda boleh tengok beberapa contoh gambar yang saya ambil dengan kamera Redmi 10.
Jadi, inilah dia pengalaman saya menggunakan Redmi 10 selama beberapa hari. Walaupun dari segi spesifikasi, ia nampak macam tak ada peningkatan prestasi kan. Tapi kan, tambahan speaker stereo dan juga skrin 90Hz memang satu naik taraf besar pada Redmi 10 berbanding Redmi 9. Untuk itu kan, saya bagi cop nak beli untuk Redmi 10. Kalau nak cerita pasal kekurangan, saya rasa sebab ia tak semurah Redmi 9 dulu. Sebab apa? Xiaomi kini memperkenalkan Redmi 10 dengan varian paling rendah RAM 4GB dan storan 64GB. Tiada lagi varian RAM 3GB dan juga storan 32GB. Jadi kalau anda lihat, dulu Redmi 9 32GB tu ia dijual di bawah RM500. Tapi dengan Redmi 10 ni, kalau storan 64GB paling murah pun bawah RM600 lah. Tak ada lagi bawah RM500. Terima kasih kepada semua yang menonton video saya ini sampai habis. Kalau anda sukakan video ini, jangan lupa tekan like dan juga subscribe saluran YouTube Soya Cincau Bian. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram. Oh, Soya Cincau pun ada akaun di TikTok tau. Cari sahaja kami menggunakan nama akaun Soya Cincau TikTok. Saya Najib dari Soya Cincau. Sampai kita jumpa lagi dalam video kami yang akan datang. Teruskan menjaga kesihatan diri dan juga keluarga anda ya. Bye. Assalamualaikum.